Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan cikgu lagi, okay? So, first sekali cikgu ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Sempat lagi kan? Selamat Hari Raya kepada semua murid-murid cikgu. Okay, maaf zahir dan batin kosong-kosong. Okay, so kelas, sebelum kita memulakan kita punya kita punya kelas, okay, PDPR kita, video yang ini cikgu buat ni, okay. So cikgu mengharapkan tidak ada pelajar cikgu yang sakit, okay. Tidak ada yang sakit, semuanya sihat-sihat belaka, tidak ada yang terkena dengan jangkitan COVID, okay. Harap sangatlah. Tapi kalau ada pun, cikgu mendoakan kamu semua supaya cepat sihat dan cepat sembuh, okay. Dan untuk yang kawasan rumahnya terkena dengan sekarang ni bencana banjir kan, okay. Kalau ada yang terkena, cikgu doakan juga semoga semua urusan kamu dipermudahkan, okay. Semoga semuanya baik-baik belaka dan sihat-sihat sahaja, okay. So kelas, hari ini kita akan masuk ke tajuk yang baru, okay. Setelah kita cuti raya, kita masuk ke tajuk yang baru, okay, iaitu reka bentuk makanan, okay. Reka bentuk makanan di dalam tajuk bab 2.6. Okay, reka bentuk makanan. Alright, so kelas, tanpa melengahkan masa, kita akan masuk ke slide yang nombor 2. Okay, di sini kita akan masuk ke subtopik, okay, 2.6, reka bentuk makanan. Yang ini kita masuk subtopik 2.6.4 iaitu tentang melakar serta menjustifikasikan reka bentuk dan pembungkusan makanan. Tengok tajuk pun boleh agak-agak ke tidak? Cikgu harap kamu boleh lah, okay? Boleh fikirlah kan? So, di sini ada gambar. Okay, di sini ada gambar, 3 gambar makanan dan 3 gambar pembungkusan yang berbeza yang cikgu buat ni. Okay, jadi soalan di sini ialah apakah yang anda boleh kaitkan di antara kesemua gambar ini? Apa dia kelas? Okay, cikgu mau kamu buat jawapan sendiri. Okay, lepas video ini, selepas kita punya PDPR ini, cikgu mau kamu hantar jawapan itu, okay, dengan cikgu. Okay, so cikgu terangkan. Di sini kelas ada 3 jenis makanan. Okay, 3 jenis makanan. Sebenarnya ada banyak lagi lah, cuma cikgu ambil yang 3 ini. Okay, yang pertama kalau kamu tengok di sini, yang ini. Okay, kalau kamu tengok di sini, apa dia? Dia macam ada binatang sini kan, muka haiwan di sini, muka rusa. Lepas tu sini ada macam dia tidur lah kan, muka tidur. Lepas tu macam dia diselimuti dengan ni daun-daun ni, macam selimut dia lah. Kan ada bantal situ, ada juga dia punya makanan situ. Okay, ni daging. Lepas tu ada kek yang cantik ni pula, okay, dengan hiasan. Ada bulat-bulat krim di situ. Di bawah ni bulat-bulat mengelilingi kek. Lepas tu ada pula garisan macam ribbon di situ. And then ada strawberry di situ menghiasi, nampak cantik kan. Kek dia warna pink. Kek dia warna putih. And then dia punya macam ribbon, hiasan ribbon tu warna pink cerah. And then strawberry pun warna pink gelap, pink terang. Kan? Nampak cantik di situ. Dan yang di sini gambar ini. Yang ini coklat. Waffle. Okay, dia waffle. Lepas tu dia dihiasi dengan macam hirisan coklat macam tu, dark coklat. And then dia letak sikit ice cream di situ, ice cream vanilla. Nampak sedap kan kelas? Sebenarnya cikgu suka tajuk ni sebab reka bentuk makanan kan, kita belajar pasal makanan. Bukanlah kita belajar pasal makanan itu, makanan ini, tidak. Tapi kita belajar untuk macam mana kita mencantikkan sesuatu persembahan makanan. Itu sebab kita panggil reka bentuk makanan dan juga pembungkusan. Okey, kelas, selalunya normal sangat kelas. Dekat rumah kita punya makanan, letak dalam pinggan, nasi, lauk, sayur, apa lagi, daging,
dan itu saja kan. Tapi sorry, kalau dalam sini, okey, kalau kita tengok dia punya hiasan tu, kita sampai macam kita tidak pernah pun terfikir mau macam bentuk-bentukkan nasi tu macam bentuk bentuk kepala haiwan macam ni, bentuk haiwan kan, macam cantik pula kan. Macam kalau macam cikgu dulu, cikgu pun tidak pernah fikir yang kita boleh buat nasi tu begitu, sebagai yang cantik macam ni kan. Kamu tengok di sini memang cantik lah dia buat kan. Lepas tu kalau kamu tengok yang kek ni, okay, kalau kamu tengok kek di sini, pernahkah kamu tengok kek yang kek sponge cake macam tu je, bulat, letak dekat kedai jual? Pernah? Tak pernah kan? Tidak pernah. Lepas tu apa lagi? Selalu yang biasa sangat, macam waffle ni kan, macam waffle tu kita pergi kedai kan, kita minta, kak minta saya strawberry sebelah, coklat sebelah. Okey, sapu strawberry, sapu coklat, cantum, potong, pap, jual. Adalah 2-3 ringgit kan. Lepas tu makan macam tu saja. Nampak tidak? Okey lah, which is dia okey lah. Tetapi makanan ini kita boleh hiaskan dan kita boleh cantikkan lagi. Mengikut kesesuaian rasa. Okay, janganlah pula kamu menghias. Contoh macam waffle, mau cantik sangat, hias. Okay, letak sudah coklat cantik, tiba-tiba letak sos cili. Oh, tak boleh. Okay, tidak boleh. Sebenarnya reka bentuk makanan bukan sahaja pasal rupa, tetapi juga pasal rasa. Jangan silap di situ. Kita bukan sewenang-wenangnya kita menghias dan mereka bentuk. Tidak. Tetapi kita kena fikir juga dia punya rasa dan dia punya texture, and then dia punya makanan jenis apa kan. Takkanlah kamu takkanlah contoh macam makanan manisan kamu letak daun-daun sayur situ. Macam tidak sesuai kan, kurang sesuai. Mungkin rasa okey, tetapi benda ini tidak sesuai, nanti sakit perut pula orang makan. Kan, jadi tidak boleh lah. Okey, itu tentang makanan. Tetapi apa kata pula tentang yang ini? Ni pembungkusan ini. Ini contohnya pembungkusan, selalunya macam pembungkusan makanan KFC, McD kan, lebih kurang macam ni kan. So kalau kita tengok di sini pun, kalau kita tengok dia punya gambar ikon ni, and then kita tengok dia punya gambar yang ini, kita sudah tahu ini adalah pembungkusan untuk ayam goreng. Nampak tidak? Nampak kan? Pembungkusan tu memainkan peranan yang penting kepada dia punya makanan di dalamnya tu. Okay. Yang kedua, okay, yang ini kotak kek ataupun kotak cupcake lah. Okay, dalamnya ada cupcake, boleh juga jadi kotak kek. Okay, so kalau kita letak kotak kek ni, kotak yang biasa, yang warna coklat yang biasa tu kan, menarik tidak? Kurang menarik sebenarnya. Kurang menarik. Kita pun tengok, kalau kita tengok macam okey kan. Tapi bila kita tengok pembungkusan yang macam ini, kita pun macam wow, nampak sedap lah, nampak macam menarik. Mesti sedap. Pembungkusannya cantik, mesti rasa keknya pun sedap, mesti rasa cupcake-nya pun sedap, manis apa semua kan. Okay, sama juga dengan yang akhir sekali. Yang akhir sekali tu pasal pembungkusan aiskrim ataupun coklat lah kan. Okay, kalau kamu tengok situ dia menggunakan warna yang terang kan. Warna yang terang tu, jadi bila kita nampak tu, contoh macam kalau kamu pergi kedai aiskrim kan, banyak-banyak aiskrim, kamu nampak pembungkusan ni, yang lain semua tak nampak sebab dia punya warna tu malap. Yang ini terang, cantik pula tu warnanya. Mestilah kita akan pilih yang cantik, betul tidak? Kita mesti akan cakap, bila pembungkusan ni cantik, mesti rasanya pun sedap. Nampak tidak perkaitan di antara reka bentuk makanan dan juga reka bentuk pembungkusan makanan. Di sini dia memainkan peranan yang penting. Okay, so kelas kita terus. Yang ini cikgu harap semua boleh faham. Kalau tidak faham, boleh message cikgu, PM cikgu, call cikgu. Cikgu boleh bagi terangkan lagi mana yang kamu tidak faham. Tapi bagi cikgu yang ini sudah sangat jelas lah.
Okey, bukan sahaja makanan yang kita boleh hias, yang boleh kita reka bentuk, tetapi pembungkusannya juga. Okey, pembungkusannya juga sama. Kita boleh reka bentuk dia lagi, bagi dia lagi cantik dan menarik. Okey. Alright. So yang seterusnya, slide yang ketiga, okey, yang ini. Di sini dia menerangkan lah, okey, menerangkan tentang lakaran lah, kan tajuk kita ni kan 2.6.4 melakar kan. Tajuk dia adalah melakar dan menjustifikasikan. Jadi di sini dia bercerita, dia bagi tahu ialah lakaran ialah satu lukisan awal atau lukisan draft yang dihasilkan menggunakan teknik lakaran bebas. Okey. Lepas tu maklumat yang perlu ada pada lakaran, elemen reka bentuk yang pertama, yang kedua ialah prinsip reka bentuk, yang ketiga bahan yang digunakan, dan keempat dimensi. Okey, dimensi. Maksudnya di sini lakaran adalah satu lukisan awal. Maksudnya kamu boleh lukis dulu makanan tu. Ialah kadang-kadang kita ni kalau kita buat dengan makanan terus, lunyai nanti makanan. Sekejap tukar. Okey, bentuk bintang pula. Nasi tadi bentuk bintang. Tak cantik. Okey, buat love pula. Rosaklah makanan kan. Nanti tak boleh makan sudah. Okey, jadi kita kena lukis dulu. Kita kena lukis lakaran dulu. Dan lakaran ini sebenarnya adalah lakaran yang bebas, ikut kamu punya tema dan kamu punya cita rasa. Okey. Itu dia lakaran. Dan maklumat yang perlu ada ialah pada lakaran tu lah kan, elemen reka bentuk. Maksudnya elemen reka bentuk ni, kamu punya reka bentuk lah. Elemen reka bentuk kamu tu, macam mana kamu membuat reka bentuk kamu tu, macam mana rupa dia. Nasi bentuk apa, telur dadar bentuk apa, macam tu kan. Itu elemen reka bentuk lah. Lepas itu prinsip reka bentuk. Okey, nanti kita akan terangkan, cikgu akan terangkan, kita tengok lah. Lepas tu bahan yang digunakan juga apa, dan dimensi. Okey, dimensi. So yang inilah, cikgu harap yang ini kamu faham juga. Okey, ini sangat basic, dia punya maksud lah. Okey, maksud melakar tu apa, lukisan tu apa sebenarnya. Okey, seterusnya kita pergi ke ini elemen reka bentuk yang tadi. Okey, elemen reka bentuk yang tadi, kalau kamu tengok sini dia ada sorry, cikgu terlebih pula. Okey, minta maaf. Okey, yang ini. Okey, yang pertama di sini elemen reka bentuk lah dia cakap kan. Okey, dia kata apa? Elemen ialah perkara yang dapat membantu menzahirkan idea seseorang dalam bentuk lukisan atau lakaran. Itu dia. Okey, elemen yang pertama ialah apa? Garisan. Okey, garisan, kita tengok sini. Maksud huraian tentang garisan ni ialah berkemungkinan dalam bentuk 2D atau 3D. Okey, sama ada jelas ataupun abstrak. Okey. Kalau kamu tengok di sini bentuk corak kek lapis ni bergarisan kan. Walaupun dia garisan, tapi dia tetap nampak cantik dan menarik kan, walaupun garisan. Nampak tak? Nampak tidak di situ? Okey, macam ini pula paper bag ini. Okey, paper bag biasa, tetapi bila kita sudah bila kita sudah mereka bentuk dia punya corak itu dengan menggunakan garisan sahaja, garisan yang pelbagai warna dan berulang-ulang warnanya, nampak menarik kan, daripada kotak yang biasa. Begitu. Okey, itu maksudnya elemen reka bentuk. Mesti ada garisan. Okey, yang seterusnya yang kedua ialah rupa. Elemen yang berbentuk 2D dan rata. Okey, apa-apa ruang yang dikelilingi oleh garisan, nilai dan warna. Okey, tengok di sini. Maksudnya rupa lah, rupa bentuk. Rupa bentuk bintang ke, bulan sabit ke, bulat ke, empat segi ke, macam tu. Okey. Jadi di sini rupa itu ialah bentuk. Bentuk, bukan rupa bukan rupa muka tau. Rupa bentuk. Rupa bentuk bintang, bulat, bulan sabit, macam tu. Okey. So yang ketiga ialah bentuk. Elemen 3D yang mempunyai ketinggian, kelebaran dan kedalaman. Maksudnya kalau bentuk ni yang kita nampak lah
Contoh macam kalau 3 segi, kita nampak dia 3 segi. Okay, kita nampak dia 3 segi, betul-betul dia 3 segi, dia ada dia punya kelebaran dan juga kedalaman dia. Itu maksud dia bentuk. Tadi rupa. Rupa tu berupa pening ke? Okay, cikgu harap kamu tidak pening Sorry. Rupa itu ialah rupa kepada makanan kamu lah. Kan? Okay, rupa kepada makanan kamu. Okay, dan bentuk itu pula sama ada dia nampak ke tidak, ataupun dia nampak jelas tidak bentuk itu. Bentuk makanan tu. Kalau segitiga, nampak tidak segitiga dia betul-betul segitiga. Okay, dia ada kedalaman dan juga kelebaran. Maksudnya dia, okay, dia punya sukatan tu ada. Okay, itu bentuk. Okay, cikgu harap kamu faham. Kalau tidak faham boleh tanya cikgu. Okay, lepas ni, maksud cikgu lepas kelas inilah, lepas video cikgu ni. Okay, lepas kamu tengok video ni. And then yang ini, yang seterusnya ialah warna. Okay, seterusnya warna. Okay, dalam warna ni kita bahagikan kepada dua lah. Okay, yang pertama hue, iaitu jenis warna. Dan yang kedua dia melibatkan emosi lah. Okay, merujuk kepada warna yang terang atau gelap ataupun boleh berubah. And then merujuk kepada kualiti kecerahan dan ketulinan boleh mempengaruhi emosi. Kamu tengok warna ni yang cikgu bagi contoh ni apa ni, gula-gula Smarties macam tu, Nips tu kan. Dia punya warna tu boleh membangkitkan emosi. Okay. And then seterusnya ialah yang kelima ialah nilai. Okay, nilai di mana impak terang atau gelap sesuatu tona atau warna. Kelas, kalau begini nilainya apa? Okay, kalau kotak yang begini, okay, kotak warna coklat begini kosong, nilainya bukan tiada nilai, tetapi kalau kita tengok, kita rasa macam okay, kan? Macam okay. Macam tu. Kita dapat bungkusan makanan. Mana makanannya? Bila kita tengok, okay, kan? Jangan tipulah, cikgu tahu tu. Kan? Okay. Tapi bila kita nampak pula warna yang macam warna terang, macam yang di bawah ni, okay, kotak pizza Domino's ni, kalau kita dapat bungkusan macam ni, kan, contoh, Yanti dapat makanan. Okey, mana makanan apa? Okey, nampak Domino's. Wah, melompat lah kan. Kan pula. Melompat lah kalau cikgu dapat kan. Jadi, maksudnya di sini, pembungkusan ni, okey, pembungkusan makanan ataupun makanan dari segi warna, dia mempengaruhi juga nilai itu. Okey, mempengaruhi nilai. Sama ada nilainya macam bukanlah mahal ataupun murah, tidak. Tetapi nilai dia tu boleh diukur dengan warna. Nampak tidak? Penggunaan warna tu sangat penting. Okay. Seterusnya ialah texture. Texture iaitu struktur dan keadaan permukaan yang boleh dirasai melalui perasaan dan sentuhan. Okay, macam contoh yang macam ni yang cikgu bagi. Okay, yang di atas ni ialah kuih mochi. And then yang di bawah ialah kuih bom. Selalunya kuih mochi kalau kita pegang, kita sentuh, dia halus, licin gitu kan. Tapi kalau kuih bom dia macam agak kasar sebab dia punya tekstur itu diselaputi oleh biji bijan. Jadi tekstur pun mempengaruhi juga kita punya makanan ataupun pembungkusan. Okey, yang ini boleh faham, cikgu harap boleh faham. Okey, yang seterusnya ialah B tadi, prinsip reka bentuk. Okey, prinsip reka bentuk, konsep digunakan untuk menyusun elemen-elemen bagi menjadikan satu struktur objek berkesan, bermutu dan menarik. Okey. Kalau kamu tengok yang pertama, okey, kita tengoklah. Yang pertama, keseimbangan. Konsep fizik yang menekankan kesamaan berat, tarikan dan tumpuan pada satu objek yang berbentuk simetri. Okey, keseimbangan ni kelas macam buku. Okey, buku macam ni kan? Buku, kalau kita buka and then kita lipat, buku tu sama kan? Dia tutup sama kan? Itulah nama dia simetri. Simetri, okey? Maksudnya simetri itu kalau apa-apa yang kita lipat, dia jadi sama sahaja. Contoh macam 4 segi lipat, dia 4 segi juga kan? Tidak ada terkeluar begitu. Itu nama dia paksi simetri lah. Okey,
yang mempunyai simetri, berbentuk simetri, sama. Dua-dua belah itu sama. Okey. Alright, yang seterusnya ialah yang kedua, kontras, iaitu pelbagai elemen yang berlawanan bagi memberikan impak yang lebih jelas kepada objek. Okey, kontras ni maksudnya macam ni lah. Warna-warna terang pergi warna cerah, lepas tu terang pergi warna gelap pula. Itu kontras. Okey, kontras yang melibatkan warna, okey, kepada objek. Yang ketiga ialah pengulangan. Okey, pengulangan. Prinsip reka bentuk yang ketiga ialah pengulangan, di mana tumpuan pergerakan yang dihasilkan melalui peletakan sesuatu elemen yang berulang-ulang. Okey, yang ini pun boleh digunakan berulang-ulang. Maksudnya kalau hiasan kek, kamu tengok di hiasan kek ini kan berulang-ulang. Kan apa ni? Yang stick-stick di atas ni kan, dia letak berulang-ulang sampai penuh satu kek tu kan. Yang ini ni. Lepas tu krim-krim ni pun semua diulang-ulang sahaja sampailah mengelilingi kek. Lepas itu yang ini pun sama juga. Okey, sponge cake ni dengan dia punya krim tu berulang-ulang untuk menampakkan perletakan sesuatu elemen tu, nampak dia macam ada pergerakan, yang konsisten, dan juga perletakan dia tu. Okey. Boleh faham kan ni? Okey, cikgu harap boleh faham. Tidak faham boleh tanya cikgu. Okey. Alright, yang seterusnya ialah keringkasan yang keempat, iaitu menapis mana-mana elemen yang tidak diperlukan dan hanya mengekalkan elemen yang penting sahaja. Okey, maksudnya nasi lemak ni dia susun lah. Nasi lemak ni macam biasa dah, dia susun timun, kacang, sambal bilis, goreng dan juga telur rebus. Dia letak yang cantik lah, dia susun cantik. Lepas tu yang pembungkusan ni pula, dia cuma letak, tengok, sangat simple tapi kita nampak dia punya jenama. Dan kita nampak dia punya, apa yang dia jual ni lah kan. Lepas tu, tidak melebih-lebih lah. Macam tidak meletakkan yang tidak penting. Contoh macam, tiba-tiba mau letak perhiasan daun-daun, pokok-pokok di sini. Tidak penting, tidak sesuai. Macam juga nasi lemak ni, yang macam ni sudah cantik lah susunan dia. Tapi tidak melebih-lebih, letak segala sotong lah pula, ayam goreng di sini, ataupun sambal petai di sini. Tidak sesuai lah, tidak berapa sesuai. Okey. Maksudnya keringkasan, lebih ringkas, lebih menarik, lebih tenang mata kita mau tengok. Begitu. Alright. Yang seterusnya ialah yang kelima, pergerakan. Tindakan aliran yang akan memimpin pandangan mata dan perasaan terhadap sesuatu. Kalau kamu tengok di sini, yang cikgu bagi contoh ni, ini macam truffle pudding truffle pudding yang ada lapisan-lapisan. Ada dia punya lapisan pertama jelly, lapisan kedua susu, lapisan ketiga jelly, macam itulah. Okey, kita nampaklah pergerakan. Maksudnya pergerakan dia punya bentuk ini daripada kuning apa semua tu kan, warna dia tu, dan mata kita pun perasan bergeraklah juga kan, daripada atas sampai ke bawah. Kan, melibatkan pergerakan. Faham ke tidak? Okey, kalau tidak faham boleh bagi tahu cikgu. Okey, boleh tanya cikgu selepas ini. And then yang keenam ialah penekanan. Okey, penekanan iaitu penumpuan kepada sesuatu melalui gabungan elemen-elemen yang dicadangkan. Kalau kamu tengok di sini, sebagai contoh yang ini kan, yang sandwich ini ialah kalau macam dalam plastik biasa kan, kalau dalam plastik biasa 4 segi macam tu je, plastik biasa, nampak macam sangat normal lah, sangat biasa. Tetapi kita letakkan penekanan, maksudnya macam penekanan tu satu lagi, kita letak satu, contoh macam di sini dia letak grafik kan, dia letak grafik macam dia pegang itu itu sandwich tu kan. Maksudnya dia macam dia pegang sandwich itu, maksudnya sandwich itu dia pegang sandwich itu sendiri. Padahal dia bukannya ada apa-apa pun, dia cuma pembungkusan yang biasa. Tetapi disebabkan grafik itu, dia memberikan penekanan kepada sandwich itu sendiri. Dia macam pegang betul dia punya sandwich. Sedap
barangkali ya. Sedap sangat. Jadi tidak mau lepas. Begitu. Okey, itulah penekanan. Lepas itu, penekanan mana tadi? Okey, yang seterusnya ialah pembahagian. Okey, pembahagian di mana? Okey, di mana pembahagian itu hubung kait antara dua elemen berdasarkan kadar banding yang betul dalam ukuran. Macam ini. Kalau kamu tengok di sini, pembahagian dia sama rata, sama bentuk, sama saiz. Begitu. Okey, pembahagian tu macam contohlah kita jual kek kan. Okey, kek itu mesti dipotong kalau kita mau jual kan. Janganlah orang ni kita jual kecil, orang tu kita jual besar. Kan? Tidak boleh begitu. Jadi kita mesti sama rata. Okey, sama rata dia punya pembahagian. Itu maksud dia. And then nombor 8 ialah kepelbagaian, iaitu penggunaan pelbagai elemen, gaya, kualiti dan idea yang berbeza dalam sesuatu reka bentuk. Okey, maksudnya di situ penggunaan pelbagai elemen gaya lah. Maksudnya macam mana kamu menghias, membuat makanan tu. Contoh macam di sini kek ini, dia ada coklat, dia ada cream, dia ada dark chocolate. Lepas tu yang lain-lain tu dia guna warna putih pula, warna kuning. Maksudnya kepelbagaian dalam sesuatu makanan lah. Tidak semestinya hari-hari kita jual kek coklat kan begitu. Begitulah. Maksudnya dia ada kepelbagaian yang orang kata variasi lah. Begitu. Okay. Alright. So, yang ke-9 ialah kesatuan, di mana penggabung elemen dapat membentuk imej, konsep ataupun idea yang sempurna. Okay. Maksudnya kesatuan ini, kalau kita buat cupcake, kan? Kalau kita buat cupcake, kita mau bagi contoh macam kita buat tema kan. Kita buat tema macam ni, kalau kamu nampak di sini ni macam tema macam Cookie Monster dekat Sesame Street kan. So kesatuan elemen itu mesti sama lah. Jangan pula mencampur adukkan. Tiba-tiba Sesame Street situ, tiba-tiba dekat sebelah tu lagi Angry Bird. Tidak sesuai lah. Kan, kesatuan itu tidak sesuai. Maksudnya macam yang contoh yang dia bagi di sini, dia buat Cookie Monster tetapi di dalam menggunakan krim, okey, hiasan krim daripada warna yang berbeza. Ada warna purple, ada warna hijau, biru dan juga orange dan sebagainya. Maksudnya kesatuan itu begitulah. Okey, elemen itu penggabungan elemen yang membentuk satu imej, konsep dan idea yang sempurna. Jangan mencampur adukkan. Nanti tidak cantik. You mash your punya itulah kita punya reka bentuk makanan tu tidak cantik kan kalau sudah bercampur aduk. Begitu. You mash up lah, tidak cantik. Okey. Yang seterusnya, yang terakhir ialah harmoni, di mana dapat mewujudkan gambaran emosi yang positif. Dengan makanan ni pun, kalau kita mereka bentuk makanan pun kita boleh mewujudkan gambaran emosi ataupun image yang positif lah. Okey. Contoh yang macam di sini, kalau kamu nampak yang ini, positif ke tidak? Positif lah kan. Sebab kenapa positif? Kamu tengoklah warnanya harmoni kan. Warnanya harmoni daripada gelap beransur-ansur ke cerah macam tu. Kan? Lepas tu kamu tengok pula yang di sini, nampak cantik kan, harmoni, pink, putih, hijau, putih, pink, hijau, putih balik. Dia nampak harmoni sangat. Kita punya mata pun macam kita tengok, cantiknya, begitu lembutnya warna, begitu kan. Itulah yang dinamakan harmoni di dalam makanan. Tu kamu kena tahu lah tu. Okey. So seterusnya ialah C. C, lakaran serta justifikasi reka bentuk makanan. Yang ini dihasilkan berdasarkan tema yang dikehendaki oleh pelanggan, dihasilkan serta dijustifikasikan berdasarkan elemen dan prinsip reka bentuk. Yang ini macam kita punya klien maulah, kita punya pelanggan mau. Kalau dia kata contohlah dia mau kek pelangi kan. Jadi kamu kena buatlah warna pelangi. Jangan pula kamu buat warna
marah, warna-warna merah kan. Warna merah macam marah bani. Gitu kan. Okay, macam ni lah kamu kena tengok di sini. Contohnya warna merah strawberry kan. Lepas tu cairan coklat menampakkan makanan tu lebih menyelerakan. Okay. Lepas tu prinsip pengulangan untuk membuatkan makanan menarik. Okay. Contoh lah kalau di sini kan. Ini kan pancake kan. Okay. Pancake ni kalau satu saja kamu letak situ, kamu letak satu strawberry situ and then coklat di situ. Pap sebiji. Cantik ke tidak? Tidak menarik kan? Bayangkanlah, cuba kamu bayangkan kan, sebab kita dalam keadaan macam ni kan, kamu kena bayangkan. Tidak cantik, tidak menarik. Kalau cikgu lah, cikgu rasa macam sikitnya pancake dia sekeping je, gitu kan. Tapi kalau yang begini banyak-banyak ni, nampak sedap, nampak tinggi. Lepas tu coklat tu kan kita letak tengah-tengah tu, dia cair di tepi dia tu. Allah, sedapnya kan. Macam itu pancake tenggelam pula di dalam cairan coklat. Sedap kan. Jadi beginilah kita mau yang begini. Okay. Lakaran dan justifikasi reka bentuk makanan itu macam mana. Okay. Ini lakaran. Nampak lakaran pun nampak sedap. Apatah lagi yang betul-betul makanannya. Kan? Begitu. Alright. Yang seterusnya. Okay, kita pergi ke pembungkusan makanan. Okay. Mekanisme yang menggunakan kaedah sains dan teknologi dalam memelihara produk bagi tujuan pengedaran, penstoran, jualan dan penggunaan. Okay. Yang pertama ialah tanda jenama. Okay. Nama yang diberikan kepada sesuatu produk atau perkhidmatan untuk memperkenalkan produk atau perkhidmatan kepada pengguna. Okay. Kalau kamu tengok di sini, tanda nama dia, contohlah tanda nama macam keropok kan. Yang ni cikgu ambil contoh Mr. Potato lah. Okay. Mr. Potato. Siapa yang tidak kenal Mr. Potato? Semua kenal Mr. Potato, iaitu keropok kentang kan. Semua kenal. Okay. Yang seterusnya ialah typography. Okay, mencipta satu jenama kepada sesuatu produk. Penggunaan typography yang unik dan kreatif dapat menarik perhatian pengguna. Sebagai contoh yang paling besar cikgu ambil di sini ialah Coca-Cola. Okay, Coca-Cola, kamu tengok dia punya tulisan tu. Okay, cantik tulisan dia yang menarik di situ kan. Kita sebut macam Coca-Cola, kita mesti akan terbayang dia punya tulisan tu. Betul tidak? Yang macam gitu kan. Macam mana ni? Yang berlilit tu kan, bersambung-sambung. Gitu. Nampak cantik. Itu adalah tulisan. Pengaruh tulisan kepada pembungkusan. Nampak tidak? Okay, yang ketiga ialah warna. Mewujudkan identiti sesuatu produk serta menyatakan sesuatu maksud. Memberi kesan kepada reka bentuk pembungkusan makanan. Kalau yang ini, macam yang cikgu tunjuk ni lah, warna. Okay. Ada warna biru, warna kuning, warna coklat. Okay. Dia punya identiti lah. Maksudnya kalau pembungkusan warna coklat, mestilah roti tu coklat. Kalau pembungkusannya warna biru, mestilah dia perisa vanila. Kalau yang untuk gardenia ni lah kan. Untuk roti gardenia. Kalau pembungkusannya warna kuning, dia berperisa jagung. Begitu. Okay, mewujudkan identiti warna tu. Okay. Yang seterusnya kelas nombor 4, ilustrasi. Okay, menggambarkan produk yang dibungkus. Ilustrasi yang digunakan perlu menarik, unik dan sesuai dengan reka bentuk makanan yang dibungkus. Ilustrasi ni maksudnya kelas ialah lukisan-lukisan kartun gitu. Okay, sebagai contoh yang macam ini, yang pertama ini, Hello Panda ni. Siapa pernah makan biskut Hello Panda? Yang dalamnya ada, dia macam kembung-kembung sikit biskutnya tu kan. Di dalamnya ada inti tu kan. Sedap tu. Okay. Jadi, dia menggunakan gambar panda ni lah. Sebab namanya Hello Panda. Jadi, dia menggunakan ilustrasi panda. Okay, nampak tidak? Adakah namanya Hello Chicken tapi dia guna panda. Tidak sesuai kan? Jadi ilustrasi ni pun kena sesuai jugalah. Kita kena tengok jugalah, dia kena sesuai dengan dia punya produk dan punya
Sorry, dia punya nama jenama itu. Okey. Yang seterusnya ialah reka bentuk. Okey. Dan yang kelima ialah reka bentuk perlu menepati beberapa sifat iaitu ergonomik, mudah dibawa, selamat digunakan dan mesra alam. Okey, contohnya macam coklat Toblerone ni. Okey, Toblerone ni dia bentuk segitiga kan. Okey, dia bentuk segitiga. Pembungkusannya pun segitiga. Kan menarik kan? Segitiga. Coklatnya berbentuk segitiga. Sorry, cikgu batuk. And then dia punya pembungkusan pun segitiga juga. Menarik di situ kan? Jadi maksudnya dia perlu menepati dia punya bentuk makanan tu, and then perlu juga nampak menarik lah. Okay, dari segi kita mau meningkatkan kita punya kualiti produk kita lah. Begitu. Okay. Yang seterusnya ialah yang keenam, maklumat. Setiap bungkusan setiap bungkusan mesti mempunyai maklumat yang perlu disampaikan kepada pengguna. Yang ini kelas macam yang inilah. Kamu tengok kan di sini ni dia ada label-label dia. Contoh dia menggunakan apa, isi kandungan dia apa, apalagi diperbuat di mana, dikilangkan di mana, semua itu mesti ada. Okey, seringkas-ringkasnya pun boleh. Yang penting dia ada maklumat. Okey, maklumat kita punya makanan tu. Okey, yang seterusnya ialah saiz. Okey, yang ketujuh ialah saiz dapat memberikan lebih banyak pilihan mengikut keperluan dan kehendak pengguna. Ialah siapalah juga kan, contohlah macam dia mau beli kicap sebab dia mau makan dengan telur saja. Goreng telur je kan, goreng telur mata, makan dengan kicap. Jadi dia ni bukanlah suka makan kicap pun. Jadi perlukah dia beli pembungkusan yang besar? Tidak payahlah kan, sebab makanan ini dia ada tarik luput. Bila dia ada tarik luput, kita tidak boleh simpan dengan lebih lama. Nanti membahayakan kesihatan kita. Jadi dengan cara kita wujudkan pelbagai saiz untuk produk kita supaya semua orang boleh memilih saiz mana yang dia perlukan. Jadi itu lebih memudahkanlah. Okey, boleh faham saiz ni macam agak senang lah kan, sebab macam contoh tidak makan sangat kicap. Okey, jadi kita perlu beli yang botol kecil je lah. Kalau kita mau masak, contoh kita mau masak, kita mau catering daging masak kicap, kita belilah botol besar. Kan? Tapi kalau semua juga botol kecil, berapa botol kita mau beli kan? Jadi ada perbandingan antara saiz untuk memudahkan kita punya pelanggan. Begitu. Okay. Alright kelas. Yang seterusnya, okay, cikgu teruskan ya. Cikgu harap tidaklah susah. Okay. Alright. Kalau susah pun tidak faham, nanti boleh tanya cikgu selepas video ini. Okay. Yang seterusnya ialah lakaran serta justifikasi pembungkusan makanan. Okey, maksudnya di sini bila kita sudah ada idea untuk lakaran, okey, kita lukis lakaran itu sebagai contoh. Idea asal ini yang pertama, nombor 1, idea asal. Okey, lepas itu idea asal itu kita lukis dululah bentuk kotak macam mana bentuk kita punya pembungkusan makanan tu kan. Okey, lepas itu kita buat yang kedua, kita improvisekan kita punya daripada idea asal kepada idea yang kedua, iaitu idea kedua tu kita improvisekan, kita enhancekan lagi, kita cantikkan lagi. Okay, kita polish di mana-mana tempat untuk mencantikkan lagi. Kalau macam tadi idea asal tu adalah bentuk kita punya pembungkusan kan. Tapi di idea yang kedua, masuk yang nombor 2, kotak kita tu, pembungkusan kita tu kita hiaskan dengan grafik ke, gambar kan, and then kita letaklah kita punya jenama di situ, kita bagi warna. Okay, jadi nampaklah dia punya idea asal itu berubah kepada idea kedua, iaitu inovasi idea asal. Okay, dan seterusnya yang ketiga. Bila masuk ke ketiga, okay, bila sudah masuk yang ketiga, semua ini
kita enhancekan lagi dan kita macam masukkan elemen, contoh macam reka bentuk pembungkusan menggunakan bahan yang kedap udara begitu. Okay, yang ni semua ada. Jangan risau, cikgu akan bagi juga slide ini. Jadi kamu boleh tengok dan kamu boleh ulang-ulang mana yang kamu tidak faham. Okay, kamu boleh baca dan kamu boleh review. Kalau kamu tidak faham juga, no worries, boleh sahaja message cikgu bila-bila masa. Okay, tanya cikgu, jangan risau. Okay, yang ini cikgu harap kamu faham. Okay, dia ada 3 step lah. 3 step iaitu idea asal. Lepas tu inovasi kepada idea asal. And then yang ketiga ialah gambaran keseluruhan untuk idea pembungkusan. Okay. Alright. Yang seterusnya ialah, okay, kita sudah masuk 2.6 . Kamu tengok sini tajuk di atas 2.6.5 menghasilkan reka bentuk pembungkusan makanan. Yang ini dia ada lebih kurang ada 5. Okay, dia ada 5. Yang pertama ialah keseimbangan, di mana cara menyusun makanan itu perlulah seimbang. Contoh macam di sini kamu tengok nasi kerabu kan, seimbang kan. Nasi dia di tengah, lauk-lauknya di tepi-tepi tu, sambal-sambal semua ada. Jadi di situ pun kamu sudah nampak dia sangat seimbang. Nasi yang berat di tengah-tengah. Lauk-lauk semua di tepi. Okay. Alright, yang kedua ialah bentuk, iaitu merancang bentuk dan susunan makanan. Macam yang ini kan, macam yang mula-mula tadi, gambar yang mula-mula tadi. Ada bentuk muka, ada selimut sebanyak semua tu kan. Itu kita boleh buat dalam bentuk lah. Macam donat bentuk bintang tadi kan. Apalagi tu croissant tu kan, bentuk bulan sabit. Okay, jadi di sini pun kamu boleh mereka bentuk lah. Okay. Lepas itu nombor 3, tekstur gabungan keseimbangan dan tekstur dalam pinggan. Contoh yang macam ini. Donat ini. Tekstur gabungan keseimbangan dan tekstur dalam pinggan. Okay. Dia punya tekstur lah. Kamu pandailah susun. Maksudnya macam contoh yang ini kan, ini macam sushi donat. Okay, yang cikgu bagi ni adalah sushi donat. Maksudnya dia ada bijan hitam tu, and then dia letak situ daging sedikit, lepas tu dia letak pula hirisan timun. Dia buat tu cantik lah, tekstur tu cantik, tidak bercampur aduk. Maksudnya satu-satu dia letak, cantik lah. Okay. Alright. Seterusnya ialah rasa. Macam yang cikgu cakap tadi, reka bentuk makanan bukan sahaja mereka bentuk makanan tu, mereka bentuk dia, tidak. Tetapi rasa juga penting. Okay. Di sini gabungan bahan yang menghasilkan rasa yang unik. Maksudnya rasa yang unik tu rasa yang sedap lah. Jangan pula rasa yang terperanjat. Bahaya tu rasa terperanjat. Perut nanti pun terperanjat. Dengan kita terperanjat, pergi hospital, terperanjat semuanya. Food poisoning. Jangan perlu juga seimbangkan dia punya rasa tu. Contoh, yang ini cikgu bagi contoh sushi juga. Okay. Sushi juga, di mana kamu tengok dia letak satu-satu. Dia tidak letak semua situ. Letak semua situ macam rojak. Tak cantik lah juga kan. Kalau macam rojak, kalau kita buat rojak, dia punya konsep memang kita campur adukkan semua. Tetapi sebelum kita campur adukkan rojak itu, kita masih boleh mereka bentuk rojak. Macam kedudukan dia tu kan, dalam satu pinggan kita boleh letak mie, kita boleh letak kuah kacang di tepi, kita boleh letak timun di tepi, di tengah-tengahnya apa pula begitu. Okay, lepas tu bila kita sudah mau makan, barulah kita campur adukkan. Okay, tiada masalah pun dalam mereka bentuk permulaan untuk makanan seperti rojak. Ingat tu Alright, yang seterusnya ialah saiz. Perlu seimbang dengan saiz pinggan ataupun bekas. Kamu tengok situ, cantik dia dalam bekas kan. Muat-muat dia. Janganlah pula kamu buat mereka bentuk kepala tu pun besar sudah dari bekas. Sudah besar dari bekas. Lepas tu letak pula dalam bekas terlebih-lebih kepalanya. Itu tidak boleh. Memang tidak boleh. Jadi kena
saiz itu kena seimbang mengikut saiz bekas dan juga makanan itulah. Jangan terlebih-lebih. Okey, nanti kita juga yang rugi. Mereka bentuk ni. Okey. Alright. So class, daripada semua yang cikgu terangkan, okey, kita ada 2 subtopik kan, 2.6.4, 2.6.5. Kalau tidak faham, boleh bagi tahu cikgu, boleh tanya cikgu. Okey, and then cikgu akan terangkanlah. Okey, tetapi buat masa ini kelas, sebelum kita mengakhiri kelas, okey, sebelum cikgu mengakhiri kelas kita hari ini, cikgu mahu kita buat satu aktiviti, iaitu aktiviti inilah jom kita buat. Okey, di mana yang pertama cikgu mahu kamu bentuk 5 kumpulan dan bincangkan satu tema makanan. Contoh tema makanan ni macam contoh Barat, Timur, Jepun, China. Makanan lah, makanan Barat ke Western kan, lebih kurang. And then makanan Timur, contoh makanan Timur tu apa, macam mana? Macam nasi biryani ke Timur kan, begitu. Lepas tu Jepun, sushi, China, macam Chinese punya makanan, sup-sup ke apakah, begitulah. Okey. Lepas tu yang kedua, lakarkan reka bentuk makanan dan pastikan lakaran tersebut memenuhi elemen dan prinsip reka bentuk. Fahamkah? Okey, cikgu ulang balik. Lakarkan reka bentuk makanan dan pastikan lakaran tersebut memenuhi elemen dan prinsip reka bentuk. Maksudnya, makanan kamu kenalah ada kaitan dan memenuhi elemen dan prinsip reka bentuk yang kita sudah bincangkan tadi, yang cikgu sudah terangkan tadi. Okey, dia ada 2 tu. Okey, kamu boleh baca balik nota yang cikgu bagi ni. Nanti cikgu akan bagikan salinan nota ni, kamu boleh tengok. Okey. And then seterusnya, lakarkan reka bentuk pembungkusan makanan tersebut. Sudah kamu mereka bentuk makanan. Contoh tadi kita ambil makanan sushi lah. Okey. Kamu sudah lakar mereka bentuk sushi tu kan. Kalau contoh macam kamu membuat mereka bentuk sushi donat lah. Kan kamu lukis lah macam mana kan, apa yang kamu mau, apa makanan yang kamu mau di situ, kamu masukkan di situ. And then kamu kena buat satu lagi pembungkusan dia. Okey, satu lagi lakaran pembungkusan untuk donat itu. Maksudnya macam mana pembungkusan dia? Kotak ke? Atau kotak yang kotak 4 segi ke? Kotak 3 segi ke? Kotak silinder ke apa-apa ke kan, macam bola ke, macam piramid ke, suka hati kamu lah. Okay, tapi kamu lakar dan kamu mengikut yang prinsip yang cikgu bagilah tadi. Okay, and then hasil kerja yang ketiga lah, hasil kerja kumpulan akan dibentangkan di dalam kelas yang akan datang. Okey, maksudnya hari ini kamu kamu tengok video cikgu ni kan. Sudah kamu habis tengok video, and then kamu tengok pula nota yang cikgu bagi, and then kamu buat satu kumpulan. Okey, di mana cikgu mau bentuk 5 kumpulan. Okey, 5 kumpulan. Satu kelas ni ada 5 kumpulan sahaja, tidak mau lebih-lebih. Okey, tidak mau lagi ada tanya cikgu begini-begini, tidak mau. Cikgu mau cuma 5 kumpulan. Bahagilah. Okey, kamu bahagi semua. And then kamu buat nombor 1 dan nombor 2. Okay, yang hasil kerja ini cikgu akan tengok di kelas yang akan datang. Setelah kamu siap, kamu akan ada pembentangan lah. Maksudnya, okay, jadi daripada situ cikgu akan nilai dan buat pemerhatian tentang kamu punya hasil kerja, bahawa kamu faham ataupun tidak. Untuk kita punya subjek hari ini, iaitu bab 2.6 reka bentuk makanan. Okay, so kelas, cikgu rasa hari ini sampai di sini saja kelas kita. Okay, memandangkan cikgu bagi aktiviti berkumpulan. Jadi ada masa lagi 10 minit ini. Okay, cikgu akan habiskan video PDPR cikgu ni di sini. Cikgu akan bagi kamu slide video presentation cikgu ni. Slide presentation cikgu. Lepas tu kamu baca dan fahamkan, and then kamu cari ahli kumpulan kamu dan boleh mula start buat latihan jom kita buat ini. Okey, kelas kita yang akan datang, cikgu akan menilai kerja kamu. Kalau tidak faham, ada yang tidak faham, boleh bertanya dengan cikgu secara direct ataupun di dalam di dalam grup WhatsApp kita. Boleh?
So, cikgu rasa sampai di sini saja. So, kelas ada apa-apa boleh mesej cikgu dan terima kasih. Selamat bercuti. Bercuti hujung minggu, bukan bercuti PDPR. Kita jumpa minggu depan dengan kamu punya hasil kerja jom kita buat. Okay? So, alright. Selamat berhujung minggu. Bye. Assalamualaikum.